Terima kasih. Bantuan segera bencana secara one-off sejak Januari hingga Julai tahun ini, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM telah pun mengagihkan RM300,000 kepada mangsa ribut dan kebakaran di seluruh negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan berkata, semua bantuan itu bukan menggunakan duit zakat namun dari sumber kewangan am MAIDAM kerana ada di antara penerima bukan dari golongan asnaf. Berdasarkan jumlah peratus kebakaran. Kalau 100% kebakaran kita bagi 3,000. Kalau kalau 70% kita bagi 2,000. Dan kalau kurang daripada itu kita bagilah jumlah sama ada 1,000 ataupun RM500 lah. Untuk ribut? Untuk ribut RM300. Beliau turun padang menyampaikan bantuan kepada 5 keluarga mangsa ribut di Kampung Bukit Kolam Ajel, Hulu Terengganu menerima sumbangan di perkampungan yang dilanda bencana alam itu pada pertengahan bulan Jun lalu, menzahirkan rasa syukur dengan agihan bantuan tersebut. Rasa tu sikit. Boleh beli benda. Cerita sikit, alhamdulillah lah dengan bantuan. Alhamdulillah boleh bantu wang gini. Ada Maidang. Dapat mengingatkan. Boleh mengingatkan lah. Alhamdulillah, syukurlah alhamdulillah. Gembiralah mana dah ada bantuan sikit-sikit tu. Nak kat kita ni memanglah dok-dang. Dapat ringan beban. Ringan beban kita sikit. Kalau orang kat kita ni kai pagi makan pagi, kai petang nak jual pasal minggu. Membantu memperluaskan pasaran produk usahawan industri kecil dan sederhana di Terengganu ke tahap yang lebih tinggi. Ke arah itu, jualan terus dari ladang atau pasaraya dianjurkan. Pengarah Fama Negeri Nokman Hashim berkata, lebih ramai usahawan IKS disasar menyertai program berkenaan. Menerusinya, mereka mampu menyuai padankan produk untuk dipasarkan ke pasaraya terlibat. Kita bawa juga produk-produk IKS. Produk IKS ini dengan harapan dia boleh peluang untuk listing di pasaraya yang kita bawa itu. Di mana usahawan itu boleh berbincang secara terus dengan jika tadi dia ada pengurus di Maidin Mall ni, jadi boleh berbincang untuk listing. Itu adalah program yang secara langsung yang maknanya usahawan kita boleh bincang, dan Maidin juga berminat dalam 2-3 produk kita untuk cuba di listing di pasaraya. Dalam perkembangan lain, beliau berkata pemimpin tempatan dan badan bukan kerajaan NGO digalakkan bekerjasama dengan Fama Negeri untuk menganjurkan jualan terus dari ladang JTDL Keluarga Malaysia. Sejak dilancarkan Jun lalu, hampir RM715,000 berjaya dikutip hasil penganjuran program di 29 lokasi. Ia melibatkan penjimatan pengguna lebih RM60,000. Sasarannya RM1.8 juta kutipan hasil mampu dicapai menerusi program itu hujung tahun ini. Program ke arah jihad tangani inflasi itu juga bertujuan membantu pengguna mendapatkan barangan basah pada harga yang lebih murah berbanding pasaran. Selepas tertangguh selama 2 tahun, Kejohanan Merentas Desa Pendidikan Khas merupakan aktiviti pertama anjuran bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan yang diadakan secara bersemuka di pesisir pantai seberang Takir, Kuala Nerus. Selain itu, Terengganu yang diberi tanggungjawab mengelolakan buat julung kali juga menjadi penanda aras pada kejohanan-kejohanan akan datang melibatkan kesemua murid berkeperluan khas MBPK. Jelas Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu Abdul Muingah, kejohanan ini mengikut standard pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM dengan jarak larian di antara 3 hingga 7 km mengikut umur dan kategori. Malah amat bersyukur apabila Terengganu selaku tuan rumah turut mendapat sokongan dan kerjasama pelbagai pihak bagi menjayakannya. Bagi saya inilah penanda aras bagi tuan rumah akan datang. Dia akan melihat suasana sebegini, tempat yang tuan boleh tengok yang nyaman, damai, dan peserta pun kita dapat suka, dan dari segi dapatan kita boleh mereka begitu teruja dan seronok sikit lah kejohanan ini dan menjadi benchmark kepada tuan rumah akan datang.
Abdul Mu'i berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penutup Kejohanan Merentas Desa Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2022 di Kuala Nerus. Kontingen Kelantan diumum juara keseluruhan kejohanan tersebut dengan membawa pulang sebuah piala iringan dan piala pusingan selepas menjuarai 2 peringkat umur iaitu bawah 12 tahun dan 19 tahun. Manakala kontingen Pulau Pinang berada di tangga kedua bagi bawah 20 tahun, diikuti Terengganu di tangga ketiga dan muncul naib juara bagi peringkat umur 19 tahun diikuti kontingen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di tangga ketiga. Kontingen Perlis pula mengungguli peringkat di bawah umur 15 tahun diikuti kontingen tuan rumah di kedudukan kedua dan Pahang ketiga. Pada kejohanan ini, seramai 209 atlet mewakili 16 kontingen terdiri daripada MBPK, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan dan masalah pembelajaran bersama 74 guru pengiring serta disokong ahli jawatankuasa kerja turun hadir bersama-sama memeriahkan kejohanan berkenaan. Sekian bahan berita dari Terengganu. Salam Ma'al Hijrah 1444 Hijriah. Baik, terima kasih Syidi. Langsung